ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله
ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, boleh dengar suara? Okey, boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansur da'watana wa haqqa ghayatana wa alif baina qulubina kama allafta baina al-ansar wal muhajirin wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, benarkanlah dakwah kami, satukanlah matlamat di antara hati-hati kami sebagaimana engkau satukan hati-hati di antara Ansar dan Muhajirin, dan janganlah engkau tanamkan kedengkian di dalam hati-hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Sesungguhnya engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat iman dan Islam, dan juga kesempatan yang telah diberikan kepada kita masih lagi memberi kesempatan untuk kita ni berada di dalam salah satu daripada taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu pada malam ini. Jadi insya-Allah untuk pengisian kita pada malam ini, kita akan sama-sama membaca surah Ad-Dukhan terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengambil beberapa pengajaran dan manfaat daripada ayat suci daripada surah Ad-Dukhan ini untuk kita sama-sama renungi dan sama-sama kita tadabbur apakah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ad-Dukhan ini. Okey, semua sudah bersedia ke untuk sama-sama kita baca surah Ad-Dukhan? Masing-masing dah ada Al-Quran ke? Okey, boleh mula eh? Boleh cuba respon dekat group chat. Okey, dah bersedia. Okey. Okey, kalau semua dah bersedia, kita akan mulakan bacaan surah Ad-Dukhan ni sama-sama. Kita baca bermula daripada awal surah Ad-Dukhan, iaitu pada muka surat 496. Juzuk yang ke-25, muka surat 496. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit.
ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله
إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم. Alhamdulillah kita selesai membaca surah Ad-Dukhan bermula daripada ayat yang pertama hinggalah ayat yang ke-59. Alhamdulillah. Jadi dalam kita membicarakan berkaitan dengan surah Ad-Dukhan ini, di sana ada beberapa hadis yang menyatakan tentang kelebihan kita membaca surah Ad-Dukhan ini. Antaranya Imam At-Tirmizi rahimahullah dan meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lah 70,000 malak." Barang siapa yang membaca surah Hamim Ad-Dukhan pada malam hari, maka pada pagi harinya 70,000 malaikat akan memohon ampun baginya. Kemudian Imam At-Tirmizi berkata, hadis ini gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari sanad ini, yang mana dalam sanadnya terdapat Amr bin Abi Khas'am, yang mana dia adalah seorang rawi yang dhaif. Kemudian Imam Al-Bukhari berkata dia adalah seorang rawi yang meriwayatkan hadis munkar. Imam At-Tirmizi rahimahullah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Hamim Ad-Dukhan fi lailatil Jum'ah ghufira lah." Barang siapa yang membaca surah Hamim Ad-Dukhan pada malam Jumaat, maka dia akan diampuni. Kemudian Imam At-Tirmizi berkata hadis ini gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali dari sanad ini. Dalam sanadnya juga terdapat Hisham Abu Al-Miqdam, yang mana dia adalah seorang rawi yang dhaif. Juga ada Al-Hasan yang tidak pernah mendengar hadis tersebut dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian yang dikatakan oleh Ayyub, Yunus bin Abib dan Ali bin Zaid rahimahullah. Di dalam Musnad Al-Bazzar disebut sebuah riwayat yang diterima daripada Zaid bin Harithah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Syayyad, "Sesungguhnya aku telah menyembunyikan sesuatu daripadamu, maka tekalah apa yang aku sembunyikan itu." Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan surah Ad-Dukhan. Ibnu Syayyad menjawab, ia adalah asap. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaikat apa yang Allah kehendaki pasti terjadi." Kemudian beliau berlalu pergi. Jadi daripada hadis-hadis yang telah dinyatakan tadi, menyatakan tentang beberapa kelebihan yang akan diperolehi dengan kita membaca surah Ad-Dukhan.
Bahkan dalam banyak hadis yang lain turut menyatakan kelebihan-kelebihan kita membaca Al-Quran secara umumnya, dan banyak kelebihan yang akan kita perolehi dengan kita membaca Al-Quran, sama ada kita membaca surah Ad-Dukhan ataupun surah-surah yang lainnya. Jadi dalam surah Ad-Dukhan ini Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita tentang beberapa perkara penting dalam kehidupan kita. Antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwasanya Al-Quran ini diturunkan supaya kita ni tidak ditimpa azab. Sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam ayat yang telah kita baca sebentar tadi, wal kitabil mubin. Demi Al-Quran yang menjelaskan. Yang mana Al-Quran ini diturunkan untuk menjelaskan kepada kita. Peranan Al-Quran adalah untuk memandu kita dan memberi petunjuk apa yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita tinggalkan. Kerana tanpa Al-Quran, mana mungkin kita mengetahui perkara yang haram dan halal, apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu ditinggalkan. Dan kesemuanya dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang kita baca selama ini. Jadi Al-Quran ini diturunkan supaya kita ni tidak ditimpa azab. Sebab dengan Allah menyatakan perkara-perkara yang dilarang, sehingga kan kita mengetahuinya dan kita mengelak untuk melakukannya, maka ia akan menghindarkan kita daripada ditimpa azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi Al-Quran ini datang kepada kita sebagai peringatan, nak menyatakan kepada kita apa yang betul dan apa yang salah. Diumpamakan kita sekiranya kita berada dalam sebuah bilik yang gelap. Biasanya kita tidur dalam bilik yang gelap. Bila kita bangun, kita akan mencari suis lampu untuk lampu itu menyala dan memberi cahaya kita supaya kita dapat keluar daripada kegelapan. Begitu juga ketika mana kita memandu kenderaan di waktu malam. Maka sudah pastinya kita akan membuka lampu kereta agar kita dapat melihat jalan yang kita sedang lalui. Maka begitu juga dalam kehidupan kita ini, ramai yang tidak sedar bahasanya dia berada dalam kegelapan tanpa lampu cahaya panduan daripada Al-Quran. Meskipun mata kita dapat melihat dengan jelas, namun ramai yang tidak sedar kadang-kadang kita ni berada dalam kegelapan tanpa lampu cahaya daripada Al-Quran. Maka Al-Quran ini hadir kepada kita, diturunkan kepada kita sebagai lampu untuk menyuluh kegelapan yang ada dalam hidup kita agar kita dapat mengenali dan mengenal pasti yang mana betul dan yang mana salah, yang mana benar, yang mana batil dan sebagainya. Jadi itulah peranan Al-Quran yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ad-Dukhan, antaranya adalah untuk menyatakan tentang perkara-perkara yang diperintahkan dan juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ni terhindar daripada ditimpa azab. Dan dalam ayat ini juga Allah Subhanahu Wa Taala turut mengingatkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini bersifat dengan Maha Perkasa dan juga Maha Penyayang. Sebagaimana yang telah kita baca, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam firman-Nya pada ayat yang ke-6, rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim. Sebagai rahmat dari Rabbmu, sesungguhnya dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang maksudnya Allah memerintahkan kepada kita ni supaya kita merintih kepada Allah, kerana dialah yang Maha mendengar. Dialah tempat kita bergantung harap, dialah tempat kita mengadu segala masalah yang kita hadapi. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala ini juga menurunkan Al-Quran ini kepada kita sebagai salah satu tanda sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Bahkan kalau kita tengok pada ayat yang ke-42, Allah mengingatkan kita supaya kita ni mentaati Allah agar kita mendapat rahmat dan kasih sayangnya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat yang ke-42, illa marrahimallah innahu huwal azizur rahim. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan dua sifatnya dalam ayat ini, iaitu yang pertamanya Al-Aziz, kemudian Ar-Rahim. Bahkan kita boleh menemui perkara yang sama dalam surah Yasin, iaitu pada ayat yang ke-5 surah Yasin, Allah menyatakan dialah yang menurunkan Al-Quran ini dengan
sifatnya yang maha kuasa dan maha mengasihani. Tanzilal Azizir Rahim. Jadi Al-Quran ini adalah memberi petunjuk yang bercahaya, yang menerangi jalan sehingga kita berupaya nampak yang mana benar dan yang mana salah. Dan ianya diturunkan dari Tuhan yang maha mulia lagi maha tinggi, yang mana Al-Quran itu juga diturunkan oleh Tuhan yang maha perkasa lagi maha penyayang. Betapa perkasanya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kan tiada sesiapa pun yang mampu menentang Al-Quran. Yang mana sekiranya ada sesiapa saja yang ingin menentang Al-Quran, dia akan tumbang. Bahkan kita tengok, kita soroti sejarah penurunan Al-Quran daripada awal diturunkan Al-Quran sampailah ke saat ini, tiada seorang pun yang mampu untuk menyelewengkan Al-Quran. Tiada seorang pun yang mampu untuk menghasilkan satu ayat yang setanding dengan Al-Quran. Bahkan tidak ada yang mampu untuk berhujah menentang kenyataan dan juga fakta yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawasanya satu isyarat supaya jangan ada sesiapa pun yang berani tampil untuk menentang Al-Quran dan menentang orang-orang yang membawa ajaran Al-Quran. Yang mana kita hendaklah faham bahawasanya Al-Quran ini diturunkan oleh Tuhan yang maha perkasa lagi maha penyayang. Yang mana kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Taala bukan sahaja maha perkasa iaitu Al-Aziz, tetapi Allah juga maha penyayang. Yang mana penyayang Allah Subhanahu Wa Taala ini tersangat-sangat sayang kepada kita sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar. Namun di sana ada orang yang mempersoalkan, sekiranya Tuhan ini maha penyayang, kenapa pula ada orang yang mencuri dipotong tangannya? Adakah itu tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala? Akan tapi hakikatnya hukuman itu adalah simbol dan manifestasi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Kerana dengan menghukum seorang pencuri, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menyelamatkan ribuan orang lain daripada dicuri. Yang mana inilah antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang ramai tidak fahami dan sedar. Bahwasanya Allah yang bersifat dengan maha penyayang banyak menyelamatkan kita, banyak memudahkan urusan kita. Sebagai contoh dalam kehidupan kita, kita pernah dirawatan oleh ibu ataupun ayah kita sewaktu kita kecil. Kadang-kadang anak ni bila dirawatan, dimarah, selalunya dia mengatakan bahasanya ayah dengan mak dia ni tak sayang kepada dia. Sedangkan hakikatnya tiada ibu dan ayah yang tidak menyayangi anak. Tiada ibu bapa yang tidak menyayangi anak mereka. Sama ada mereka memanjakan mereka ataupun mereka bersikap tegas kepada mereka. Kerana kasih sayang ini tidak hanya semata-mata dengan kita bersikap lemah lembut ataupun kita memanjakan seseorang anak itu. Akan tapi sikap tegas juga merupakan salah satu bentuk kasih sayang daripada seorang ibu dan juga seorang ayah. Jadi kita melihat bagaimana anak yang tidak memahami bagaimana ibu bapa ni sangat-sangat menyayangi mereka. Maka begitulah juga kita sebagai hamba ni, ada ketikanya kita tidak memahami ataupun kita tidak menyedari bahawasanya Allah ni begitu menyayangi kita. Begitu menyayangi kita lebih daripada ibu bapa menyayangi kita. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mahu menyelamatkan ramai orang daripada teraniaya. Yang mana inilah namanya kasih sayang. Bahkan dengan hukuman tersebut akan mendidik seluruh manusia ni agar insaf dan takut untuk mencuri. Yang mana pencuri yang dihukum itu pula akan terlepas hukuman Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Dan kita boleh tengok bagaimana hukuman yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilaksanakan, bukan sahaja menyelamatkan ribuan orang lain daripada dicuri, bahkan Allah juga turut ingin menyelamatkan hamba-Nya yang melakukan dosa. Lihatlah betapa maha penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sahaja menyelamatkan hamba-Nya yang taat kepadanya daripada dianiaya, akan tapi turut hendak menyelamatkan hamba-Nya yang melakukan dosa. Sehingga kan mereka yang dihukum dengan hukuman Allah di atas muka bumi ini, mereka tidak akan dihukum di akhirat kelak. Maka kita boleh fikirkan, seandainya kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala saat ketika kita melakukan dosa, diberi pilihan adakah nak dihukum di dunia ataupun di akhirat, nescaya kita akan memilih untuk menyelesaikan hukuman itu di dunia, kerana kita sedar hukuman di akhirat azabnya jauh lebih teruk, jauh lebih pedih
jauh lebih terbebannya kita nanti untuk menghadapinya, bahkan masa di akhirat jauh lebih lama daripada kehidupan kita di dunia. Tu seandainya kita diberi pilihan, nak menunjukkan bahawasanya bagaimana Allah menyediakan satu hukuman agar hamba-Nya ini terselamat di akhirat nanti agar tidak diazab. Bahkan Allah kalau boleh nak suruh semua hamba Dia ni masuk ke syurga-Nya. Sebab itulah Allah menyediakan banyak jalan yang mana memudahkan kita ke syurga, bahkan juga menyediakan jalan untuk menyelamatkan kita ni agar tidak diazab di akhirat kelak. Maka inilah nilai kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang abadi, yang ramai kita tidak sedar, ramai yang kita tidak faham akan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sedar ataupun tidak, sepanjang kehidupan kita ini, berapa kali yang kita menyedari ataupun kita merasai bahawasanya Allah menyayangi kita. Kalau kita dengan ibu bapa mungkin kita akan rasa sayang saat ketika ibu bapa menunaikan permintaan kita ataupun membelikan kita sesuatu hadiah, kita merasakan seseolah ibu bapa ni menyayangi kita. Akan tapi cuba kita fikirkan sejenak dalam kehidupan kita daripada kecil sampailah ke saat ini, sudah terlampau banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Akan tapi adakah kita pernah merasa walaupun satu saat dan satu ketika bahawasanya Allah begitu betul-betul menyayangi kita melebihi segala yang ada di dunia dan segala isi yang ada di dunia. Namun kita melihat pada hari ini hukuman Allah Subhanahu Wa Taala itu telah ditolak dari dilaksanakan, yang mana dengan alasan mudah kononnya untuk menyelamatkan manusia daripada dizalimi dengan hukuman potong tangan dan seumpamanya. Padahal dengan menolak hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, akibatnya ramai manusia yang merasa tidak selamat. Kita boleh melihat bagaimana orang-orang kaya khawatir mereka akan dirompak. Kita boleh melihat bagaimana wanita khawatir mereka akan diperkuasa. Dan kita boleh melihat bagaimana kanak-kanak pula khawatir mereka diculik dan didera. Hakikatnya ini bukanlah keselamatan tetapi kepayahan. Nak menunjukkan kepada kita bahawasanya ada perkara yang Allah memberi ruang kepada kita untuk menggunakan akal dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Dan di sana ada ketetapan perintah daripada Allah dalam nak menyelesaikan sesuatu perkara kerana keterbatasan kekuatan fikiran dan akal manusia, yang mana agama ini tidak boleh dinilai dengan logik dan rasional akal semata-mata. Kerana apa? Kerana akal ini terbatas pencapaiannya. Seandainya berdasarkan logik akal semata-mata dan kekuatan fikiran semata-mata, manusia akan cepat merasa bangga kerana kecerdikannya itu, yang mana mereka akan berfikir dengan mendapat kelulusan akademik di peringkat tertinggi PhD dan sebagainya, maka mereka sudah layak untuk memperkatakan tentang Al-Quran dan memberikan ulasan-ulasan yang tidak sepatutnya untuk Islam. Waliyazubillah. Moga-moga Allah menjauhkan kita daripada perkara itu. Maka justru itu umat Islam wajib memahami bahawasanya hukum Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah hukuman yang adil dan bersifat penyayang. Allah bukan sahaja bersifat dengan adil, maha adil, akan tapi Allah juga bersifat dengan maha penyayang. Yang mana dengan pelaksanaan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, bukan setakat semua orang akan merasa aman dan tenteram, namun yang lebih penting, mereka yang melakukan kejahatan dan kemaksiatan juga akan terlepas daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mahu melepaskan dosa mereka yang mencuri dan berbuat jahat tersebut, supaya di akhirat nanti mereka tidak akan diazab lagi. Jadi inilah kita boleh tengok bagaimana cantik dan indahnya hukum hudud yang dilaksanakan dalam Islam. Yang mana itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Namun amat malang ramai pula manusia yang menolaknya, iaitu menolak kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala menerusi hukum-hukumnya. Dan sekiranya ada orang Islam yang mengatakan hukuman Allah ini adalah zalim, hakikatnya samalah ia mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu zalim. Dan apabila mereka sanggup mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu zalim dan tidak berperik kemanusiaan, maka di manakah darjat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Di manakah nilai keimanan mereka? Yang mana mereka telah menolak hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka sebenarnya menolak Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata lainnya, mereka tidak beriman lagi kepada Allah, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan Al-Quran itu adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Jadi setiap apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wajib kita terima, wajib kita ikuti tanpa kita membantah walaupun sedikit. Meskipun di sana ada perkara yang kita rasa tidak tercapai dari sudut akal kita, akan tapi dengan bekalan iman kita, kita meyakini apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Untuk kita renungi sejenak, kenapa pentingnya kita mematuhi perintah Allah itu dan memahami kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam kehidupan kita solat 5 kali sehari, bulan puasa kita berpuasa,
kita baca Quran dan banyak lagi amal perbuatan yang kita lakukan untuk kita meraih pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi adakah patut kita menolak perintah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran? Kita beribadah kepada Dia, tapi saat ada perintahnya yang mana kita menolak, ia seolah-olah menimbul satu persoalan, selama ini kita beribadah kepada siapa, sehingga kan menyebabkan kita merasakan kita boleh menolak apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ibadah yang dilakukan selama ini, kita beribadah kepada siapa? Maka di sana pentingnya kesedaran kita dalam kita beribadah, bahwasanya kita bukan beribadah semata-mata untuk kita meraih pahala, akan tapi di sana adalah satu proses bentuk didikan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mematuhi segala perintahnya dan melinggarkan segala larangannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turut menyatakan pada ayat yang ke-9 yang kita baca tadi, balhum fi syakkin yal'abun, tetapi mereka dalam keraguan bermain-main. Fartakib yauma ta'tis samaa'u bidukhanin mubin, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Yang mana dalam surah Ad-Dukhan ini turut diingatkan kepada kita agar kita ini jangan ada keraguan dan berimanlah dengan segala hal-hal yang berkaitan dengan agama. Bahkan juga turut diingatkan kepada kita agar kita ni melindungi diri dan juga ahli keluarga kita daripada api neraka. Kerana kita dalam keadaan kita yang belum pasti lagi kita dimasukkan ke syurga ataupun neraka, dalam keadaan kita amal perbuatan kita ini saat ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, timbul persoalan sama ada perbuatan kita itu diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan kita melakukan suatu dosa, dia tidak timbul dosa itu diterima ataupun ditolak. Bila kita buat satu dosa, maka ianya berdosa. Tapi bila kita melakukan kebaikan, maka di sana timbul persoalan adakah ianya diterima ataupun ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas faktor-faktor yang mungkin menyebabkan yang telah kita lakukan yang menyebabkan ianya ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka dengan penurunan Al-Quran ini, Allah mengingatkan kita supaya menjadikan Al-Quran ini sebagai peringatan dan panduan untuk kita ni menuju ke arah keinsafan. Yang mana kita boleh tengok Al-Quran ini pada awalnya diturunkan kepada satu kaum, iaitu kaum Arab, sebagai memberi amaran dan peringatan kepada mereka. Ini kerana mereka ini telah lama tidak mendapat peringatan daripada rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak nenek moyang mereka lagi, walaupun kalau kita perhatikan mereka ini berketurunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam, dan sememangnya manusia ini berasal daripada Adam alaihissalam. Namun kesemuanya telah lalai daripada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itulah Allah mengutuskan kepada mereka ini rasul yang membawa ajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi peringatan akan azab Allah Subhanahu Wa Taala dan menghilangkan kelalaian mereka supaya mereka ini tidak terpesong daripada hidayah dan nur iman. Dan natijahnya agar mereka ini tidak melakukan kerja-kerja syirik, menyembah berhala dan melakukan kezaliman di atas dunia ini. Kerana kerja-kerja zalim itu yang menyebabkan mereka layak untuk mendapat seksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu neraka. Dan inilah di antara sebab utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada mereka, iaitu untuk menyeru dan memberi peringatan kepada mereka. Sidang penonton yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ingin mengungkap kelebihan kita membaca surah Ad-Dukhan ini, sangat banyak kelebihannya, maka rugilah bagi kita sekiranya kita tidak membaca surah Ad-Dukhan ini secara istiqamah. Paling tidak seminggu sekali ke, ataupun kalau mampu untuk kita bacakan setiap hari, itu adalah lebih baik untuk kita. Jadi dengan sedikit perkongsian tadi yang boleh kita ambil manfaat dan pengajarannya, moga-moga ianya bermanfaat untuk kita dalam kita nak menjalani kehidupan seharian kita dengan berpandukan Al-Quran sebagai cahaya petunjuk kepada kita dalam kita nak membezakan antara perkara yang benar dan perkara yang salah.
Jadi sebagaimana Nabi pesan, balighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Malam ni kita dah baca beberapa potongan ayat dan kita telah huraikan ataupun kita ambil manfaat daripada beberapa ayat yang mana ianya adalah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita agar kita ni terhindar daripada azabnya, dan ianya juga sebagai salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Jadi daripada apa yang bermanfaat itu, maka marilah sama-sama kita menyampaikan kepada orang lain, khususnya kepada keluarga kita, adik-beradik kita, saudara mara kita. Moga-moga mereka juga beroleh manfaat seperti mana yang kita perolehi meskipun mereka tidak ada bersama dengan kita pada malam ini. Dan dalam hadis lain Nabi turut menyatakan bahawasanya antara amalan yang tidak akan putus pahalanya meskipun kita telah mati antaranya adalah ilmu yang bermanfaat. Bila kita membicarakan tentang Al-Quran, maka di sana sudah pastinya dan ianya adalah perkara yang bermanfaat tanpa ada keraguan padanya. Maka rugilah kalau kita mendengar pengisian berkaitan dengan Al-Quran tapi kita tidak menyampaikan kepada orang lain. Kerana nak mengharapkan amalan kita yang sudah pastinya tidak cukup. Dan sekiranya kita meninggal, maka terputuslah segala amalan. Maka yang tetap mengalir kepada kita hanya tinggal 3 dan salah satunya ilmu yang bermanfaat. Bila kita sampaikan, maka pahala itu akan terus menerus mengalir kepada kita sampailah ke hari kiamat. Dan moga-moga dengan asbab ini ya Allah memudahkan kita ni masuk ke syurganya insya-Allah. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, di sini ada sedikit pemberitahuan mengenai apa yang telah berlaku di Ma'had Tahfiz Syihabuddin ini, yang mana Ma'had Tahfiz ini baru-baru ini telah ditimpa sedikit bencana dan juga ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana satu ribut telah melanda dan menyebabkan kerosakan pada bumbung ma'had. Jadi sama-sama kita memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita mohon doa daripada hadirin sekalian untuk membantu semoga Ma'had Tahfiz Syihabuddin ini akan sentiasa berada dalam lindungan Allah sentiasa. Dan bagi sesiapa yang ingin dan pahala jariah, yang mana pahala ini, sedekah jariah ini juga merupakan antara amalan yang tidak akan putus pahalanya setelah kita mati. Bagi sesiapa yang inginkan pahala jariah, ya, insya-Allah ini juga merupakan satu peluang baik yang boleh kita ambil untuk tabung akhirat kita nanti. Yang mana sepanjang wujudnya bumbung ma'had ini disediakan dana dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepanjang itu jugalah pahala akan terus mengalir kepada tuan-puan meskipun kita sudah tiada di dunia ini. Untuk sumbangan bagi sesiapa yang hendak menyumbang, bolehlah terus menghubungi wakil Ma'had Tahfiz Syihabuddin ataupun terus kepada website OnPay Syihabuddin. Semoga setiap sumbangan yang tuan-puan berikan untuk membantu baik pulih di jalan Allah ini akan dinilai sepenuhnya oleh Allah. Amin. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk pengisian kita pada malam ini. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsih. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.